izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang hadir, walaupun notis yang dikeluarkan mengenai sidang hari ini adalah secara tergempar. Saya berterima kasih atas keprihatinan ahli-ahli Parlimen Malaysia, tidak mengira agama, bangsa atau haluan politik, yang bersedia membahaskan bersama satu isu yang sangat rapat di hati rakyat Malaysia, iaitu penderitaan semasa yang dialami rakyat Palestin dan masa depan keamanan dan keselamatan bagi negara Palestin. Silakan, Madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Presiden dan Ketua, saya bangun untuk memberikan sokongan padu kepada terhadap usul yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Usul Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan penjelasan yang beliau berikan sebagian besarnya menyuarakan konsens dan dukungan seluruh rakyat Malaysia dan rakyat yang cintakan perdamaian dan keadilan. Sebab itu alasan dikemukakan oleh media antarabangsa yang mengatakan bahawa pertelingkahan mutakhir ini berpunca dari serangan bom oleh Hamas tidak berasas. Pertama, Hamas mendapat dukungan majoriti rakyat Gaza. Kedua, Gaza masih dikepung dan ibarat penjara. Mereka berhak mempertahankan wilayah mereka dari diserang dan dijajah. Maka sebab itu, manakala mendengar penjelasan Yang Amat Perdana Menteri yang memberikan pengiktirafan kepada Hamas, ini saya anggap suatu keputusan yang bijak. Kerana sementara kita hormati hak rakyat Palestin, kita juga tidak boleh menolak hak rakyat memilih wakil dan pimpinan dan negara pilihan mereka. Yang kedua ialah bahawa isu Palestin ini harus diselesaikan sebagai satu isu politik. Dan ini diterima semua. Beda kita dengan rejim Zionis Israel ialah bahawa kita mengambil pendekatan bahawa penduduk di Arab dan Israel punya hak dan menerima orang Islam, Kristian dan Yahudi mempunyai hak yang sama di bumi bertuah itu. Tetapi selagi penjajahan diteruskan, kezaliman diteruskan, amat sukar kita terima peranan Majlis Keselamatan dan PBB seperti yang disebut oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri sebentar tadi, karena pastinya resolusi termasuk 1860 yang diluluskan pada 8 Januari itu tidak merupakan penyelesaian politik yang menyeluruh. Kita harus tidak merasa janggal menggunakan rejim Zionis Israel, kerana faham Zionisme itu faham imperialisme yang didalangi oleh pelampau Yahudi. Dan seharusnya ada satu suara yang lebih tegas menekan badan antarabangsa, mendakwa semua penjenayah yang terlibat berterusan di Gaza dan sebelumnya di tebing barat. Tetapi kita juga tahu, seperti yang disentuh tadi, tidak ada siapa yang percaya Israel yang dikelilingi oleh ratusan juta umat Arab mampu berbuat demikian tanpa dukungan Amerika Syarikat. Oleh demikian kita harus tegas dan Kementerian Luar harus memulakan dengan memanggil Duta Amerika Syarikat dan memberikan sanggahan yang keras terhadap tindakan mereka memberi laluan. Presiden Bush yang dianggap presiden yang paling lemah dalam sejarah Presiden Amerika Syarikat pastinya memberi laluan sebagai hadiah terakhir kepada Israel untuk membunuh rakyat Palestin yang tidak berdosa, termasuk anak-anak kecil dan wanita.
Maka sebab itu kita harus mengambil pendirian yang tegas dalam menyokong usul ini supaya menamakan rejim Zionis Israel dan dukungan yang diberikan secara langsung oleh kerajaan Amerika Syarikat. Memang ada seperti mana kenyataan Yang Amat Perdana Menteri, harapan agar Presiden baru Barack Obama mengambil sikap yang lebih adil kepada rakyat Palestin. Walaupun beberapa kenyataan Obama itu memberikan sedikit harapan, tetapi dalam soal pertelingkahan Timur Tengah, pendirian Obama dari awal terlalu keras dan kuat menyokong Israel, dan harapan kita kalau terlalu tinggi akan meleset nantinya. Sebab itu lebih baik kita buat ketetapan dari sekarang sebelum Barack Obama mengambil alih sebagai presiden, bahawa rakyat Malaysia semua, mewakili semua parti, tidak senang dengan satu sikap pentadbiran yang memihak kepada penjenayah. Oleh demikian saya ingin mencadangkan supaya Perdana Menteri menimbangkan cara serius agar Malaysia di rantau ini mengambil inisiatif yang lebih ke depan bersama dengan rakan-rakan kata Indonesia atau Brunei di rantau kita, mengepalai pasukan yang menunjukkan sikap rakyat, bukan sekadar umat Islam, tetapi umat di rantau ini yang benci dengan kezaliman dan membuat sesuatu yang lebih bermakna dan tidak hanya menunggu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun Liga Arab untuk membuat sesuatu. Saya faham isu ini mungkin dianggap sukar dan sensitif kerana menjaga perasaan dunia Arab. Tetapi 10 tahun sudah berlalu. Kalau kita mengharapkan semata-mata kekuatan dunia Arab, kita akan menyaksikan satu lagi malapetaka berulang. Oleh demikian, saya ingin sekali lagi menyeru Perdana Menteri dan kerajaan untuk mengambil inisiatif ini, berunding dengan rakan-rakan kita di Indonesia dan Brunei Darussalam khususnya, untuk mengambil satu inisiatif menunjukkan sikap kita yang lebih tegas, yang lebih berani, yang tidak mau mempertahankan kezaliman Zionis Israel walaupun dengan dukungan yang begitu kuat oleh Amerika Syarikat. Maka kalau kita mengambil pendirian begini, saya percaya ia akan memberikan dorongan yang kuat kepada dunia Arab, dan rakyat dan umat Arab keseluruhannya akan menyaksikan bahawa kita punya pendirian dan ketegasan dan inisiatif sendiri, dan tidak hanya menumpang meminta belas kasihan pemimpin-pemimpin yang nampaknya begitu lesu tak kala menyaksikan ribuan rakyat Palestin dibunuh dengan begitu kejam sekali. Dalam politik ini 50-50 itu paling selamat. Tapi wallahualam yang saya tahu daripada kawan-kawan kita, keadilan baik PAS baik DAP, kita ialah bekerja sekeras dan sebaik mungkin, kerana kita berdepan dengan media yang serong, tidak berikan ruang kepada kita, dan kita berdepan dengan wang ratusan juta ringgit yang dicurahkan. Ini problem yang kita hadapi. Dan media, seolah media, liputan media, bukan semua lah ya, itu fair. Tapi media banyak ini, dia seolah satu parti je bertanding. Tapi saya mengingatkan, insyaAllah beberapa hari lagi saya pergi, saya akan beritahu juga rakyat Kota Terengganu. Macam itulah juga di Batam Tahu, macam itu juga ada Panas di Pilihan Raya. InsyaAllah rakyat tidak akan ditipu oleh UMNO dan BN dan juga media yang berkuasa.